dan terbuka untuk dibahas. Untuk memula, saya jemput Yang Berhormat Sendomin berucap dalam 12 minit. Terima kasih, Datuk Speaker. Tahniah kepada Yang Berhormat Menteri membentangkan enakmen hutan penubuhan hutan simpan dan pindaan 1984. Seperti yang dibacakan tadi, pindaan ini sangat baik untuk rakyat Sabah. Saya ingat pindaan ini adalah untuk menghilangkan kebimbangan dan keprihatinan kerajaan JRS PH untuk menunaikan tuntutan dan juga keluhan rakyat Sabah, walau di mana berada, di mana penempatan tradisional mereka yang sebelum ini mereka duduki, dan selagi ia tidak disahkan, mereka dalam keadaan bimbang, keadaan tidak stabil, tidak tentu hala tuju kerana status mereka masih lagi dipersoalkan. Tetapi dengan adanya kelulusan seperti yang dibentangkan tadi dan kita bahas, dan saya harap memang diluruskan nanti, telah terjawab kebimbangan mereka. Datuk Speaker, saya tidaklah banyak, saya ingin menjurus terus kepada undang-undang ini, iaitu meminda enakmen hutan penubuhan hutan simpan dan pindaan 1984, terus kepada pindaan jadual pasal 2 kurungan B Roman 2, yaitu sejumlah 15.978 hektar kawasan hutan simpan Sipitang kelas 2 dibubarkan bagi tujuan perkampungan. Bagi pihak rakyat Sipitang di kawasan atas, yaitu daripada Mendolong, Solop, Kampung Pakiak, Tunas Baru, Ulubul, Kampung Meligan, Iburu, Lomio dan Long Pasir, kami ingin merakamkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kerajaan kerana telah meluluskan pengeluaran hutan simpan ini, yang selama ini hutan simpan yang di bawah Sabah Forest Industry yang berjumlah 245.764 hektar sebagai konsesi yang tidak boleh dikacau. Tapi sekarang permintaan ini telah terjawab, dan ini merupakan hadiah kepada penduduk yang saya bacakan tadi. Namun demikian, saya ingin bertanya juga, minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, apakah proses daripada Jabatan Hutan untuk menentukan kawasan ini, sama ada telah ataupun sebelum ini adakan dialog, perbincangan dengan penduduk dan juga pemimpin setempat untuk kelulusan, ataupun melalui surat-surat permohonan daripada pemimpin tempatan sahaja? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kriteria dan juga keluasan tiap-tiap satu kawasan itu diluluskan untuk dikeluarkan daripada kawasan yang kita sering cakapkan di Sipitang ini, kawasan Sabah Forest Industry mantan ataupun bekas, yang sekarang ini telah diambil alih oleh kerajaan dan kita bagi kepada orang kampung. Saya ingin menyatakan bahawa beberapa kampung yang telah pun memohon, dan barangkali Yang Berhormat ada jawapan, sudah ada dalam senarai, yaitu 3 kampung utama. Yang pertama Kampung Pakiak, nama dia ganjil sikit. Saya minta orang-orang Kampung Pakiak mendengar ini. Saya harap ini Kampung Pakiak ini sudah termasuk dalam untuk kelulusan. Kerana di situ sudah bertahun-tahun, dan sebagai wakil rakyat saya didatangi oleh penduduk
Kampung Pakiak ini sudah ada kampung, sudah ada rumah, sudah ada kebun, dan sudah ada jalan masuk. Tapi sayangnya, bila kami untuk memohon membaiki jalan, Jabatan Hutan tidak memberi kelulusan, tidak membenarkan masuk ke kawasan itu untuk membaiki jalan tersebut, menyebabkan penduduk itu terhimpit. Ada Pakiak sini. Kampung Pakiak. Ada Ada orang Kampung Pakiak ada di sini ya. Ini ya, hari ini saya memperjuangkan kamu untuk kebaikan Kampung Pakiak. Jadi saya minta dimasukkan. Tapi saya minta juga yang berhormat menjelaskan berapa keluasan yang dibenarkan di Kampung Pakiak ini. Saya mau setiap kampung yang diluluskan ini ada ruang untuk lot-lot satu, lot-lot rumah yang tersusun. Itu kita ukur kemudian. Kemudian ada lot-lot untuk kemudahan awam seperti lot untuk dewan ataupun balai raya untuk kampung tersebut. Yang ketiga, mesti ada lot untuk rumah ibadat sama ada gereja ataupun surau. Itu kita mau. Kemudian ada lot untuk sekolah. Kerana kita mau kampung itu bukan saja sementara tapi sustainable, jangka panjang, supaya mereka menetap di situ, tidak lagi payah bersekolah di tempat lain kalau memerlukan sekolah nanti. Kita juga perlukan lot untuk tadika, supaya tidak payah lagi ke tempat lain. Kita perlu juga lot untuk balai polis di situ. Kita mau juga lot untuk ekonomi seperti lot untuk kedai. Kita mau juga lot untuk padang permainan seperti padang bola dan juga permainan yang lain seperti volleyball, untuk futsal dan sebagainya. Jadi ini kita perjuangan sudah lama nih. Saya boleh kata setia, bukan cuma mau pilihan raya kita perjuangkan ini. Kita sudah perjuangkan lama ini. Ada orang mengatakan di luar sana bila pilihan raya baru kita bercakap. Ini sudah lama kita perjuangkan. Jadi untuk kampung ada orang-orang Pakiak sini, kita berharap kebimbangan kamu hari ini terjawab. Kamu tidak lagi perlu risau, boleh duduk di sana, buat rumah, berkeluarga, tanam sayur, berkebun. Saya bersama-sama kamu untuk memperjuangkan di sini. Kemudian kampung yang kedua ialah kampung Tunas Baru, yaitu Jalan Halaka Tenem. Di situ juga sudah ada. Ada sudah rumah, ada kemudahan-kemudahan. Dan saya minta yang berhormat Menteri menyatakan berapa keluasan minima yang perlu untuk ini, untuk memenuhi keperluan-keperluan sosial, keperluan ekonomi, keperluan-keperluan industri yang mungkin ada di situ. Saya katakan, mungkin perlu ada mini industri untuk. Saya mau kampung ini sustainable ataupun mampu bertahan dalam jangka panjang. Bukan cuma kita lulus, lepas itu tidak ada lagi kampung di situ, tidak boleh buat aktiviti penuh. Kalau boleh, kita mau buat projection cukup untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun untuk kamu. Ini untuk kita. Kemudian ada di kampung yaitu kampung Lumapau di kawasan Olobol. Juga sama, saya minta syarat itu. Kemudian ada juga extension ataupun pembesaran kawasan kampung di kampung Meligan, supaya kampung Meligan itu kita ambil kawasan East Ifai itu masuk ke dalam kawasan kampung Meligan. Karena kampung Meligan sekarang sudah sempit. Kemudian juga untuk kampung-kampung di kampung Iburu, kampung Long Miao, kampung Long Pasia. Itu yang pertama. Untuk orang kampung di situ. Kemudian ada lagi penempatan baru yang sudah buka, yaitu di kampung Batu Nuduk, di simpang Long Pasia. Kemudian ada lagi kampung Komadang, ada orang kampung Komadang sini yang sudah buka juga di situ. Kita bukan saja minta untuk lot rumah, tapi kalau beli kawasan sekeliling itu mesti boleh. Karena untuk mereka mencari pendapatan, untuk mereka bertanam tanaman, sama ada tanaman sayur, tanaman buah-buahan ataupun tanaman-tanaman yang lain untuk menampung. Mereka tidak boleh hidup di situ. Ada rumah saja, lot rumah, tapi di mana mau mereka mencari pendapatan kalau kerajaan tidak mengeluarkan kawasan luas untuk lot pertanian. Jadi setiap keluarga sekurang-kurangnya ada 3 ke 5 ekar lot untuk mereka membuat aktiviti pertanian. Baru boleh mereka tetap di situ.
Kalau rumah saja tidak ada aktiviti, duduk situ, hari-hari mau buat apa? Jadi kita mau ini juga dipikirkan. Datuk Speaker, ada lagi kawasan baru, yaitu kawasan-kawasan seperti di kawasan air terjun Muaya. Di kampung Muaya ada juga, di situ sudah ada penempatan-penempatan. Begitu juga di kawasan Nazri, di kawasan Mendolong. Saya minta, sebab itu saya bertanya tadi, apakah proses, cara untuk kelulusan ini, apakah telah dikaji, dibincang dengan penduduk tempatan sebelum meluluskan? Saya tidak mau nanti bila kita sudah lulus tidak memenuhi keperluan ini dan kita terpaksa memohon lagi. Jadi wakil rakyat kita lagi terpaksa berjumpa dengan orang kampung, berbincang, orang kampung marah-marah YB, dia jawab YB tidak bincang. Ini yang kita tidak mau ini berlaku. Saya harap kriteria tadi dapat dipenuhi supaya mereka yang berumah di situ ada tempat rumah, ada tempat ekonomi, ada tempat bertani, dan juga kemudahan-kemudahan seperti yang saya katakan tadi. Jadi itu untuk perkampungan. Kemudian ada lagi satu yang perlu dikeluarkan juga, ialah jajaran jalan daripada Mendolong hingga ke sempadan Indonesia. Saya mau jajaran jalan ini juga dikeluarkan daripada kawasan hutan simpan. Karena selama ini mengikut perbincangan, jalan itu sukar dibuat kerana belum dikeluarkan daripada kawasan hutan simpan. Saya minta jawapan daripada yang berhormat, kalau boleh, yang ini kita masukkan sekali. Bukan saya lulus untuk kampung, tapi juga jajaran. Bagaimana kita mau buat jalan kalau jajaran jalan itu masih lagi dalam kawasan hutan simpan? Kemarin saya bercadang. Saya mencadangkan supaya jalan daripada Sipitang, Mendolong, ke Meligan, ke Long Pasir, dan tembus ke Indonesia. Atau tembus ke Long Sumadu, supaya jalan ini menjadi tunggak pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai pembelaan kepada orang-orang di darat, orang Long Pasir, orang Meligan, Ulubur, Lomeo, Iburu. Karena kalau ada jalan ini, yang berhormat sila gulung. Gulung lain yang umat. Sikit saja lagi. Kalau ada jalan ini, boleh menjadi penghubung utama di antara Sabah dengan Kalimantan, di mana barangan daripada Kalimantan boleh turun ke Sipitang dan barangan dari Sipitang boleh naik ke Indonesia. Jadi saya minta jalan ini kita rancang cepat, dan ini akan menaikkan taraf hidup orang Long Pasir, orang Meligan, orang di darat sana. Yang berhormat sudah pernahkah ke Long Pasir? Kalau belum pernah susah bagi gambarkan. Saya ini selalu, puluhan kali. Tidak juga ribu lah, jadi puluhan kali pergi sana. Pernah tidur di tengah jalan. Kadang-kadang orang tidak paham. Jadi saya mau yang ini. Dan Long Pasir ini, Meligan semua ini, Ulubul ini sangat sesuai untuk industri-industri berteraskan pengeluaran makanan. Seperti tanaman tanah tinggi, ternakan, kerbau, lembu. Kerana cuaca yang begitu cantik, begitu baik untuk industri pengeluaran makanan ini. Dan hutan simpan ini juga kalau boleh kita keluarkan supaya menjadi tempat industri pengeluaran makanan. Bukan saja untuk kampung, tapi juga digazet sebagai kawasan pertanian ataupun pengeluaran makanan di situ. Kemudian mengenai hutan simpan ini juga, saya minta sikit saja, Datuk Speaker. Saya minta juga hutan simpan ini, kelas 1 kita ada 900 hektar. 900.000 hektar di Sipitang. Saya minta juga hutan-hutan simpan ini kita minta kekalkan supaya diklasifikasikan sebagai hutan simpan berbagai jenis. Kita perlu ada hutan simpan perlindungan, yaitu Forest Protection Area seperti disebut tadi. Kita mau ada hutan pengeluaran, hutan production forest reserve. Kita perlu ada hutan perlindungan air seperti di Ulubul yang berhormat Datuk Speaker. Kita perlu di Ulubul ada 2 kawasan, itu plot AC5 dulu, plot 12 dan plot 13. Plot 2 atau plot 2 dan plot 3 yang menjadi kawasan tadahan air Sungai Ulubul. Kalau boleh ini jangan diteroka, jangan dirosakkan.
Begitu juga dengan di Meligan dan juga Long Pas Siak. Kawasan-kawasan